Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dihormati tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan Ramadan, teruskan puasa dan teruskan segala ibadah yang disukai oleh Allah dan Rasul, antaranya kuliah zuhur pada waktu ini. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat untuk solat zuhur berjamaah, kita isi ruang dan peluang yang ada ini sebagai tangan-tangan syurga. Apapun saya minta maaf lebih awal sekiranya saya tidak bersihat dari segi suaranya ataupun tekamnya, kerana bercakap siang hari kan tidak tak ada apa-apa buat puasa. Jadi minta maaf banyak, setakat bila saya mampu sampai saya sampai. Tajuk kita pada hari ini yang telah dibekalkan oleh pembekal supplier yang di sini ialah silap faham yang berlaku dalam bulan Ramadan. Silap faham ataupun salah faham yang berlaku sepanjang Ramadan, dulu, kini dan selama-lamanya. Yang pertamanya ialah puasa tapi tak solat. Puasa tapi tak solat. Saya tak tahulah ramai tak ramai, tapi agak-agak memang ada orang berpuasa, dia berpuasa, orang sembahyang dia tak sembahyang, dengan anggapan barangkali dengan sebab puasa dia boleh cover sembahyang dia, insya-Allah dia masuk syurga. Sedangkan puasa ini Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Ciri orang bertakwa ni tuan-tuan, buka balik surah Al-Baqarah, baca balik surah Al-Baqarah antara 5 ayat yang pertama. Tuan-tuan lihat pada ayat yang kedua dan ketiga. Surah Al-Baqarah bermula dengan Alif Lam Mim. Ayat pertama, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat kedua, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang-orang yang beriman dengan perkara gaib dan mereka mendirikan salat dan mereka membelanjakan harta mereka kepada jalan Allah. Salah satu ciri orang bertakwa ialah mendirikan salat. Maka dia fail puasa kalau dia tak solat. Puasanya gagal kalau dia tak solat. Sebab salat itu ialah kepala segala amalan, ketua segala amalan salat. Kalaulah ketua kepala gerapak kereta api dah masuk gaul, adakah ekornya akan berjalan terus di atas landasan? Kalaulah kepala gerapak kereta api masuk gaul, gerapak-gerapak seterusnya pun akan ikut kepala masuk gaul. Dan Nabi menyebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama yang akan dihitung kepada seseorang hamba pada hari kiamat nanti ialah salat. Seandainya salat tidak ada masalah, yang lain pun tak ada masalah. Tapi sekiranya salat bermasalah, kata Nabi, maka yang lain pun ada masalah. Maknanya kalau dia tak salat tapi puasa, puasanya bermasalah.
sebab kepalanya bermasalah. Tuan-tuan kerja bagus, rajin, datang awal, tapi kalau dah ketua tuan-tuan dan puan, CEO tuan-tuan dan puan, tempat tuan-tuan kerja, dia tak kerja bagus, tuan-tuan akhirnya syarikat bankrupt dengan tuan-tuan akan bankrupt, berhenti kerja. Walaupun tuan-tuan bagus, dia ikut kepala. Ini soalan yang pertama, silap faham yang pertama yang berlaku sepanjang Ramadan. Yang kedua tuan-tuan dan puan ialah silap faham yang kedua. Belum cantik, siapa ada pen dan kertas. Siapa ada kertas, ada pen saja, cantiklah mana-mana bahagian kulitnya. Sekarang semua ada smartphone kan, cantik. Jangan macam WhatsApp lah, cantik poin-poin tadi. WhatsApp tu tutup dulu. Barulah kita ikhlas dalam mempelajari apa yang kita dengar. Kalau tuan-tuan dengar saja, tuan-tuan tak buat apa-apa, yang masuk hanya 10% saja. Ini kajian tadi buat. Kita dengar tapi tak buat apa-apa, 10% masuk, 90% hilang. Tapi kalau tuan-tuan dengar, cantik, lepas cantik baca, lepas baca tuan-tuan amalkan, lepas tuan-tuan amalkan, tuan-tuan doa supaya istiqamah, 100%. Pak Ustaz tu sebab cantik dah. Yang pertama dengar, yang kedua cantik, lepas cantik baca balik, lepas baca amalkan, lepas amalkan doa pada Allah, istiqamah. 5 ni tuan-tuan, baru tuan-tuan 100% akan ingat sampai bila-bila. Okey, tapi saya yakin yang tak buat apa-apa tu hafiz dan hafizah ni. Tuan-tuan, yang keduanya ialah puasa tapi tak tutup aurat. Ini juga silap faham sebahagian dari masyarakat kita. Tuan-tuan pergi bazar Ramadan, pergi mana-mana, tuan-tuan lihat, yang nampak letih berpuasa ialah mereka yang tak tutup aurat. Oh, yang sakan beli ialah yang rambut karang, nampak bulu kecil tu dulu keluar. Itu saya, siapa tunjuk WhatsApp kat saya, saya lupa dah. Gambaran di sebelah bazar Ramadan, dia pakai towel ni, perempuan tu. Allahu Akbar. Tengok gambar tak ada masalah apa-apa ya. Tua baru keluar. Yang kita tengok orang hidup dan kita naik nafsu. Tengok gambar, naik nafsu tu kena tutup. Ya, tengok gambar. Sebab orang tak nak tengok benda kan. Dia tengok pun dia hanya pakai beras dan seluar dalam je. Tapi nak pergi bazar mana nak beli, terpaksa cover dengan kain tuala hotel punya tu. Dia pakai kembang itu je. Pergi beli ayam pun lupa dah. Siapa nak beli PM kat saya. Saya bawa gambar tu. Ada, dan itu tak tahu lah jenis agama pun tak tahu. Tapi yang saya sebutnya, ada orang kita dia berpuasa tapi tak tutup aurat. Diingat ni tuan-tuan, kita ni kadang-kadang macam Bani Israel. Apa yang suka daripada hukum Allah, ambil. Apa yang kita tak suka, kita buang, kita campak, kita tak pakai. Ini yang diturunkan laknat ke atas Bani Israel. Dia nak, dia kata, ni bagus ni, sesuai, relate, ada ambil. Ini tak sesuai lah, yang kita Taurat. Dia pun buang, dia tak pakai. Malah dia ubah pula, dia pindah. Dia ubah kita Taurat. Yang ni dilaknat Bani Israel. Kita hendaklah, kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Terima Islam, masuk Islam secara keseluruhan. Bukan ambil part tertentu dan buang part yang tertentu. Kalau ada Islam, ambil Islam semua. Macam kita lah tuan-tuan, kerja di matrik ataupun namanya Mataradin. Bila kerja di matrik tuan-tuan, tidak boleh tuan-tuan nak kerja. Saya sampai pukul 12 tengah hari saya kerja kat matrik. Bermula pukul 2 petang sampailah pukul 5 setengah petang saya kerja kat kompleks tu yang utara. Mana boleh? Dah awak dah jadi staff kepada matrik, matrik lah sepenuhnya. Kalau dia apa kompleks dalam duta tu, dalam duta lah sepenuhnya. Tuan-tuan, dia tak ada campur aduk. Dalam bab dunia macam tu, ini kan pula bab agama sama juga. Tidak boleh. Nak pilih ni, ni tak nak pilih, ni kena buang. Tak boleh.
masuk Islam, terima Islam seluruhnya. Kalau ada orang matrik macam tu malu, tengok Ziana Zing pakai tutup aurat, dah timpa dekat Umi Aida tutup aurat, awek saya ni Lofa tutup aurat. Oh, masuk dalam Facebook ramai yang komen, like ramai. Saya gambar ni Lofa kebetulan jumpa kat Masjid Asyakiri KSCC, dia ada program dia, saya ada program saya. Sponsor sama je, tapi saya lepas maghrib, dia sebelum maghrib jumpa kat masjid dalam jabat. Jadi dia pun nak gambar dengan saya tak nak. Jadi ambillah gambar tu, masuk dalam Facebook. Ramai yang mengaminkan doa untuk saya. Memang saya tak ada masalah. Saya hanya mengaminkan saja. Tapi dia macam tu pun dia tutup orang. Kita doa mudah-mudahan dia istiqamah, dia konsisten, insya-Allah. Takkanlah kita yang tidak ada nama, tak glamour pun, tak popular, tak masuk surat khabar pun, TV apa tak lagi, tak masuk, masuk selfie je. Itu pun lebih dari artis lah. Mereka-mereka tuan-tuan yang power-power yang popular ni dah tutup aurat, tutup lah. Mungkin mereka ambil sempena Ramadan momentum untuk tutup aurat. Alhamdulillah. Nampak macam terlambat, tapi belum terlewat, tak ada masalah. Tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, kadang-kadang masjid surau ni, lepas habis solat witir 3 rakaat, mainlah sama-sama kita berniat, kata imam. Dia pun baca nawaitu saum maghadin. Yang lain pun pakai ikut satu jemaah. Itu bukan niat. Itu dipanggil membaca niat. Lepas tu habis 3 kali niat tu. 3 kali baca niat. Baca niat itu bukan niat, itu baca niat. Ada orang faham, ada orang tak faham. Sebab itu niat ni dalam hati, bukan di mulut niat. Tuan-tuan, ialah niat, lafaz niat tu baguslah kata Imam Syafi'i untuk membantu niat di hati. Usalli salat as-subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Saya tu salat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baguslah, sebab membantu niat hati. Tapi bila masyarakat takbir tu kita tersebut dah usalli fardu subhi, tak ada Allah dalam tu niat. Dia salah faham kadang-kadang sampai sekarang. Tak ada orang tu lupa betulkan. Sepatutnya kata imam, mana sama-sama kita berniat dalam hati kita untuk puasa besok hari. Diam. Mata aku punya sikit. Ini silap faham yang berlaku ya, sepanjang Ramadan dulu, kini dan selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan, yang keseterusnya ialah silap faham. Sahur, semua orang sahur, tapi tak qiyam, tak ibadah. Sahur tapi tak ambil peluang nak beribadah. Kita bangun untuk makan saja. Ialah bersahur itu ibadah. Sunat sahur ni untuk membezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Tapi ambillah peluang, dah bangun dah bangun. Mungkin ada masa sebelum masakan tu siap ataupun sesudah masakan tu dah dimakan. Tuan-tuan, ada masa apa orang buat? Kembali tidur. Gelak ya tu. Agak dah, memang dah agak dah kasi ramai tidur kan. Bangun pukul 6.30 pagi. Sangat kan? 6.30 pagi. Ada masa lagi untuk mandi, pukul 7 pulang rumah. Tuan-tuan dan puan, apa salahnya tak payah tidur lah. Tak payah tidur, nak buat apa? Alah ustaz, kan malam tadi dah sembahyang tarawih 20 rakaat, kamu witir 3, kau nak sembahyang lagi? Saya tak suruh sembahyang. Hidupkan malam tu dengan ibadah. Artinya lepas sahur sementara tunggu subuh, itulah saat yang paling hebat. Saat yang paling hebat dan mujarab dan mustajab ialah antara sahur dengan subuh tu 10 minit katakanlah. Apa nak buat? Macam-macam boleh buat. Tak sempat ustaz baca surah Al-Kahfi panjang sangat. Siapa suruh baca surah Al-Kahfi? Baca surah Qul Huwallahu Ahad 3 kali, sama dengan khatam Quran sekali. Baca.
Tak sampai 1 minit 3 kali kul Allahu ahad. Ibu dia. Allahu Akbar. Ini macam lawi undu dia. Ada sedut sikit. Allahu Akbar. Kita bagi juga. Ini bagi laluan dia. Okey. Tuan-tuan, lagi Allahu Akbar. Istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Paling ringkas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil diri kita mengenangkan dosa dan mengharapkan keampunan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kamu tasbih itu 1 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Lagi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Tuan-tuan, kalau istighfar tadi, Allah sendiri kata, siapa nak aku ampunkan dosa sekarang, istighfarlah sekarang. Kita pun istighfar, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, 2 kalimah yang ringan di bibir, disukai oleh Allah dan berat pada hari akhirat bila ditimpa. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Baca itu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Lagi macam apa lagi? Selawat Nabi. Boleh buat. Orang tak uzur boleh buat, orang uzur boleh buat, orang rajin boleh buat, orang malas pun boleh buat. Berduduk boleh buat, baring pun boleh buat. Tapi lepas tidur jangan baring. Tuan-tuan, ini spesies ular sahur biasanya. Jangan lepas sahur baring, tak, duduk sambil kumat kami mulut kita memuji dan memuji Allah. Kalau tak ingat apa-apa pun, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak ingat juga? Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. 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 Allah, 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 ya Allah. Zikir. Ambil masa sampai subuh. Tak lama ke sekejap je, subuh akan datang juga ke mana pun. Ataupun doa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Karim, ya Maha Bijaksana dan Maha Berkuasa, ya Allah, janganlah Engkau kawinkan suamiku dengan ya Allah, ya Allah. Pastikan dia setia dengan aku, ya Allah. Walaupun dia bergambar di Masjid Asy-Syakirin, ya Allah, tak mestinya dia berkahwin, ya Allah. Allah Maha mendengar doa anda, tapi lubuk hati yang ikhlas kepada Allah. Apa masalah kita? Doa, Masya Allah. Kan nak suruh suami dengan doa depannya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah suamiku suami yang penyayang, ya Allah. Tidak pukul anak sampai mati, ya Allah. Allahu Akbar. Ya, suami kita dengar. Nah, suami anak kita dengar, ya Allah. Jadikan anakku Siti Nurhaliza yang akan ambil SPM nanti, ya Allah. Berjaya SPM-nya, ya Allah. Jadikanlah anakku yang ambil PMR Siti Nurdiana, ya Allah. Berjaya dalam examnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku yang ketiga, ya Allah, ya Lofa, ya Allah. Pastikan dia berjaya dalam tadikahnya, ya Allah. Betul kan? Anak kita dengar, so yang bangganya mak doa. Tuan-tuan, jangan lupa doa untuk diri kita. Yang keberapa tuan saya lupa lah. Itu silap faham sepanjang Ramadan. Lagi tuan-tuan dan puan-puan, silap faham kita lagi ialah puasa dijadikan alasan untuk tak semangat kerja. Puasa dijadikan alasan untuk banyak tidur kat pejabat. Sebab tu kadang-kadang ada orang bekalan-bekalan persiapan Ramadan ialah toto, bantal, jenis selimut. Bawa ke pejabat, tidur bawah meja. Mana lihat tadi? Mana dia? Tak nampak dia. Bawah tentang proses, sedang proses elevasi. Tuan-tuan dan puan dan rahmat Allah. Ya, ada orang begitu, produktiviti menurun dalam Ramadan. Terutamanya mereka yang bekerja sebagai yang cari customer, klien ni dan jual produk tak kaful ke apa, tuan-tuan. Tak boleh nak Ustaz. Nak puasa ni letih sikit lah. Saya pun nak banyak ibadah lah, nak etika.
Kita bekerja ibadah, berniaga ibadah, sunnah lagi tuan-tuan. Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarib. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang beriman yang ada pekerjaan, bukan yang menganggur. Yang menganggur Allah tak suka. So kita buat ni apa yang Allah suka, ibadah lah kalau Allah dah suka. So kita puasa pula, dua ibadah. Dan jadikan puasa menyebabkan kita tak semangat nak kerja. Lepas tu saya dapat WhatsApp pagi tadi tuan-tuan, pemain Brazil dia menangis, dia ubah suara dalam bahasa Melayu. Oh, saya berpuasa. Saya tak boleh puasa, saya main bola sepak. Disebabkan saya berpuasa, saya kalah 7-0. Masya Allah. Siapa nak edit dengan banyak pahala dapat. Puasa bukan alasan untuk kita lemah. Malu kita kat Nabi SAW dan para sahabat boleh berperang dalam bulan Ramadan, dalam peperangan Badar. Malu kita kat Nabi dan para sahabat boleh buka kota Mekah tuan-tuan pada tahun ke-8 Hijrah dalam bulan Ramadan. Badar bulan Ramadan di padang pasir panas terik. Ramadan ni tuan-tuan di negara Arab panas terik. Duduk padang pasir tuan-tuan, perang pula. Ada sahabat terus berpuasa, ada sahabat dibenarkan berbuka. Menakluk kota Mekah tuan-tuan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan berkat. Perang Tabuk bulan Ramadan. Perang Khandaq berlaku dalam bulan Syawal. Tapi parit digali dalam bulan Ramadan. Gali parit itu dalam bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan di bulan kekuatan bagi orang beriman. Kalau tengok di Gaza, Brigade Al-Qassam berjuang pertahankan bumi Gaza, pertahankan mujahidin dan umat Islam di Palestin tuan-tuan. Bulan Ramadan. Bukan kerja orang, melibatkan maut mati tuan-tuan. Kita nak buat sale, nak telefon customer, nak buat minit mesyuarat. Buat pagaya lah, buat pagaya. Tak langgar orang puasa lagi pun. Saya nak pergi iktikaf. Sekarang nak buat iktikaf ni pukul 3 balik. Iktikaf memang ibadah, kerja ibadah juga. So sekarang apa nak buat? Ibadah lah. Kita kerja lah ibadah. Iktikaf kemudian lah balik rumah. Jangan melemahkan kita tuan-tuan, jangan jadikan alasan puasa untuk kita lemah bekerja. Malu kita kepada Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib bulan Ramadan tuan-tuan, Tariq bin Ziyad tuan-tuan, sanggup bakar kapal nak lawan tentera-tentera ke Andalusia tuan-tuan, bulan Ramadan berlaku. Allahu Akbar. Malu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan lihatlah jihad pun berlaku dalam bulan Ramadan sampai hari kiamat nanti, termasuk sekarang di Gaza. Membazar sampai membazir. Salah faham. Tuan-tuan makan apa sebenarnya? Tuan-tuan makan apa? Itu orang di bazar Ramadan tuan-tuan, dia kena buat list nak makan apa. Kuih sejenis dia. Kuih apa? Tepung pelita. Contohlah kan, apa ni, lompat tikar. Jenis dahsyat ni kuih ni, lompat tikar. Paling kejam di dunia tuan-tuan. Kuih apa? Kuih itik. Ini jenis paling najis. Itik. Yang paling susah nak makan padat berendam. Yang paling seksi putri mandi. Pilihlah satu. Satu cukup lah. Satu cukup. Tak boleh Ustaz, semua satu. Saya nak bertabak. Boleh bertabak, tak ada masalah. Satu je dan senarai itu. Okey. Nak makan apa? Makan tak payah masak ke rumah. Tak sempat masak. Okey. Nak makan apa? Nasi ayam. Nasi ayam lah. Tak payah nasi berani. Tak payah nasi berani. Nasi tomato lagi, nasi berani lagi, nasi kambing lagi. Siapa nak mentera kedalah dan mentera kenana tadi? Lepas tu kena fikir. Bertindak sebab kita berfikir. Berfikir sebelum bertindak. Jangan sampai membazar hingga membazir. So, kuih satu, nasi satu, buat heavy. Kemudian apa lagi? Air. Cukup lah. Air apa? Itu semua sedap. Air tebu sedap, kelapa muda sedap, air padi sedap, cincau bandung pun sedap. Semua bang, satu jam. Siapa nak makan? Siapa nak minum? Allahu Akbar. Tuan-tuan, satu cup cukup lah.
air tebu 1 cup. Tak. Bulan Ramadan Nabi sebut syahrul yuzadu fihi rizqu lil mu'min, bulan ditambah rezeki bagi orang beriman. Membazir ni buang rezeki. Ramadan bulan tambah rezeki. Tuan-tuan tak makan sehari, alhamdulillah. Tuan-tuan makan buka puasa, tuan-tuan kenyangnya sampailah pukul 9 malam, 12 malam. Makan apa? Makan buah kurma, nak minum air cukup dah. Tuan-tuan tak kena. Tuan-tuan takkan apa? Sampailah habis terawih baru rasa lapar balik. Tapi lepas terawih ada moral kan? Alhamdulillah. So, salah faham kita tuan-tuan. Macam pergi shopping lah. Masa Ramadan pergi shopping, orang pergi, pilih, beli, balik. Lagi tuan-tuan dan perempuan, lagi tuan-tuan ialah salah faham lagi ialah kita lebih utamakan muri berbanding jamu orang berbuka puasa. Kalau taman-taman kan, taman-taman ke, flat-flat perumahan ke, dia ada siap jadual lah. Ni tersiapa muri malam ni, sepatut tersiapa jadual untuk jamu orang buka puasa. Nabi tak sebut muri, Nabi sebut sesiapa yang menjamu orang berbuka puasa, maka dia akan dapat pahala puasa orang yang dijamunya itu tanpa dikurang sedikit pun pahala puasa mereka. Hak paling afdal, paling banyak pahala jamu orang buka puasa. So kalau pergi bazar Ramadan beli 3 jak air tebu, orang tak marah. Untuk siapa ni? Untuk surau. Mereka nak buka puasa, saya nak sponsor air tebu. Tiap-tiap hari 3 jak air tebu. Habis dah agak, habis dah. Habis. Pak Iman dan 1 jak lah. Pak Bilal 1 jak, Tok Syed 1 jak, dah cukup 3 jak. Yang lain kena biasa dah kan. Air pahit. Pahala Pak Iman kita dapat, pahala Tok Bilal kita dapat, pahala Tok Syed kita dapat. Siapa yang hantar tu? Leha. Leha puasa tak? Tak, dia uzur. Leha tak dapat pahala puasa dia, tapi Leha dapat puasa 3 orang tu. Imam, Bilal dengan Tok Syed. Allah Akbar, hebat Islam macam. Nabi tak sebut murid, tapi nak buat murid tak ada masalah, dapatlah pahala sedekah. Tapi hak lebih utamanya pahala jamu orang buka puasa. Jangan silap faham. Lagi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita kurang baca Quran ni, bisa faham seterusnya. Kurang baca Quran dalam Ramadan lately. Ingat dulu-dulu banyak baca Quran, lately ni kurang sebab banyak baca WhatsApp. Betul tuan-tuan. Sampai tengah malam WhatsApp masuk, pagi masuk lagi, 4 pagi 5 pagi. Itu kebola. Kebola. Allah. Tuan-tuan, tak lekat tangan kita pegang handphone. Mana-mana pegang handphone. Malu kita tuan-tuan kepada para sahabat. Kita tuan-tuan tak hafal Quran, tangan sepatut pegang Quran. Sahabat-sahabat hafal Quran, Quran kat dada tuan-tuan. Saya pemalu. Sebab kita tak sampai tak macam mereka. Iman mereka tinggi tuan-tuan. Dalam handphone ada Quran. Tuan-tuan, handphone saya tuan-tuan bukan kata Quran, nak tanda ayat ke berapa kita last baca, dia boleh tanda. Kemudian buka balik, sambung balik, sambung je. Kemudian ada tanda balik, kita stop, tak ada. Canggihnya handphone zaman sekarang. Tuan-tuan ada tak handphone dia tu? Tak tanya ada tak? Install kan? Install je. Kalau tak ada handphone pun install je. Free tuan-tuan, free installation je. Oh, tukar putih Ustaz kan? Esok lagi putih. Amal Ramadan between eraser and sharpener. Lagi putih esok tuan-tuan. Esok forum in English. No. Anda kena bawa tu lah anak tu kan? Terjemahan tu, insyaAllah. Jangan bantu. Sekarang senang tuan-tuan. Senang sekali. Tuan-tuan naik rati, nak buka smartphone, dah install set Quran dan ada set tanda lagi. Tuan-tuan, saya beli handphone kat kedai. Handphone murah tuan-tuan. Handphone apa namanya? Handphone Lenovo. Lenovo ni murah, hak paling murah saya beli. Harga RM300 je. Saya pesan kat tuan kedai, dia Melayu Islam, kat Bilion Bani rumah saya. Saya kata, tolong masukkan Quran. Semua Quran masukkan. Semua hadis Sahih Bukhari masukkan.
Saya nak itu je. Dia masukkan semua sampai subhanallah, canggihnya. Siap ada penanda di Quran tu. Mana saya tak perlulah ingat ayat apa, mana ayat apa. Surah Al-Baqarah ayat apa lupa. Tak, siap buka tak ya. Ni semalam kau baca. Sambung je. Canggihnya. Tapi orang Nabi baca suka baca WhatsApp. Tengok gambar-gambar dan sebagainya. Okey. Yang ke-7 tuan, sebelum banyak lagi saya akan buka peluang soal jawab sebab kita ada hadiah menunggu. Okey, yang ke-7 ialah tuan-tuan, korek tai hidung. Mentalitinya batal puasa. Korek tai hidung batal puasa. Siapa dah korek tai hidung siang dia kan? Tuan-tuan, biasanya ibu-ibu yang marahkan anak-anak. Alung jangan korek tai hidung. Tuan-tuan, biasa bulan Ramadan panas, tai hidung jadi keras. Jangan tutup semua lubang-lubang yang ada. Alung jangan korek tai hidung. Budak tu tuan-tuan bernafas mulut. Dua lubang dah tutup. Exhaust dan tak fungsi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada tak tuan-tuan dengar dalam kitab fiqh? Ya. Korek tai hidung tak ada. Yang ada ialah memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Dan rongga tersebut mesti dia bersambung dengan perut. Ada tak tuan-tuan korek tai hidung jatuh tai hidung kat perut? Ada tak? Kalau jatuh batal puasa. Ada tak? Ataupun tuan-tuan korek tai hidung kan jatuh jari ke? Sampai jari ada perut kan? Batal puasa. Syarat mesti jatuh ke perut. Jauh kat puasa Arab. Jauh tu perut. So, mana ada korek tai hidung jatuh mesti korek keluar. Tak batal. Korek tai hidung kita, tai hidung Pak Imam, Tok Bila tu sudah korek lah. Tak batal. Yang batal makan tai hidung tu. Alhamdulillah, silakan. Allah mesti pernah buat lah. Allahu Akbar. Satu lagi tanya saya, Ustaz, boleh tak kita penuhkan mulut kita dengan air liur dan kita telan? Nak rasa macam segelas minum kan? Silap faham. Sama juga. Minum sikit-sikit ke, buat kumpul ke, sama je. Air liur kita belaka dan rasa taklah kenyang sangat. Tak batal. Tak batal. Ada kata batal, tak batal. Yang silap faham. Ya, kita penuhkan mulut dengan air liur, telan. Nak rasa macam minum air. Tak batal. Yang batal kalau kita keluarkan air liur penuh satu cawan, minum balik. Itu batal puasa. Tuan-tuan dan puan-puan. Lagi tuan-tuan, mandi lepas asar. Jangan mandi lepas asar. Ini saya faham itu. Berapa pula makruh. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan pergi kerja pagi tadi, balik rumah di masa Ramadan. Lepas tu nak pergi pula adalah program kat masjid berhubungan. Tuan-tuan nak mandi tak boleh, makruh lepas asar. Dengan badan berlengah-lengah macam tu tuan-tuan, dengan badan dengan berbaunya, pergilah ke masjid kita pula ucap sebagai nazir masjid kan. Ucap pula orang pun tutup hidung lah ke bau busuk badan kita tuan-tuan. Boleh. Tuan-tuan kena faham, dia ada dua perkataan berbeza. Mandi untuk kebersihan, mandi untuk kesegaran. Kalau tuan-tuan mandi untuk menyegarkan badan, itu makruh. Hello. Mementingkan WhatsApp lagi. Okey. Jawablah siapa suami tu kan. Nak update kan siapa ceramah aplikasinya. Takutlah semestinya macam ni kan. Tuan-tuan, yang tak boleh menyegarkan badan, mandi segar. Wah, segar kan masuk dalam kolam ni. Wah, batang tu. Atau dalam kolam kecil dia, berendam tu. Yang boleh kalau tuan-tuan nak bersihkan badan, boleh bersihkan badan. Sekali lagi dekat surau ada program khatam Quran. Kita pula kena bagi ke hadiah. Pakai macam semak-semak sikit kan. Nak bersihkan badan apa semua, boleh. Tak masalah. Lepas asar ke, bila-bila ke, sebelum maghrib pun boleh. Janji untuk kebersihan. Tapi untuk menyegarkan badan, itu tak. Itu kan tak boleh. Makruh saja.
tengok keadaan lah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan dah memang jenis mulut bau busuk, bubuh laput daya ke somlan ke, memang dah wangi tuan-tuan. Duduk berus. Kalau tuan-tuan cakap dengan orang, saya pernah tuan-tuan, ini orang jenis mulut busuk, kena pula puasa pun lagi bertambah berkali ganda busuk dia. Tuan-tuan, sampai dia bercakap kita pun kita tak satu tidur. Ustaz sihat. Mesti dia malu kan? Kita puasa kenapa perlu tutup mulut, tutup hidung kan? Tuan-tuan puan-puan, itu kenalah berus tanpa ubat gigi. Ambil berus gigi saja tanpa bubuk ubat gigi. Ubat gigi kita tak sakit kan? Dan buat berus gigi saja. Tapi kalau itu kena. Tapi kalau tuan-tuan cakap dengan orang, dia tak sempat tutup hidung, dia dah pengsan tuan-tuan. Itu peringkat wajib lah tuan-tuan ya. Sebab menjaga nyawa orang. Bukan belut, jatuh kan. Sebab busuk sangat. Betul dia cakap ni tuan-tuan. Tapi kalau biasa-biasa bau sikit-sikit, itu ghalib. Sebab tu dalam hadis yang lain disebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau tidak membebankan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka supaya berus gigi setiap kali nak solat. Ambil hadis ni, lepas sebelum zuhur buh gigi, lepas sebelum asar buh, setiap kali sebelum solat buh gigi. Mana boleh nak pegang hadis ni? Pegang hadis ni tuan-tuan. Okey, ini saya sebut silap faham yang berlaku sepanjang Ramadan. Lagi 10 terakhir, dia pulung nak raya, bukan pulung nak buat ibadat. Nabi 10 malam terakhir, Nabi dah ikat dirinya dengan kain. Disebut dalam riwayat, diikat pula kat tiang masjid, iktikaf, duduk kat situ. Hebat, dia kejutkan ahli keluarga pula 10 malam terakhir untuk qiyamul lail, ibadat. Kita ke mana pergi tuan-tuan? Shopping. 10 malam terakhir tuan-tuan lihatlah berapa sah yang ada terawih kat surau masjid. Sebab mereka sedang terawih di Sogo, Kamda, mana lagi tuan-tuan, Maidin, beli lampu lilak, dapatlah pada sikit. Beli apa lagi, langsir baru, cushion baru. Yang suami pula pergi hantar kereta, pergi wax, apa lagi ni, pergi apa, polish. Tunggu kat situ kan, tengok mamak tu polis kereta dia. Pada malam tu, malam 27 Ramadan, sayangnya muntah malam tu Qadar. Tuan-tuan, isi-isi kat dapur pula buat kuih, semperut dan sebagainya tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab fikir nak raya dah, silap faham yang berlaku tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, alah, raya ni apa sangat tuan-tuan. Tuan-tuan beli kuih apa, semua orang makan. Kuih tak kat jalan Tukar Abdul, tuan-tuan beli je, semua masuk mulut belaka tuan-tuan. Ada masuk telinga? Tak ada. Masuk mulut. Dia nak komen ke dia tak nak komen, lantak je lah. Jadi dia makan, jadi habis. 3 balang RM10. Itu malang raya tuan-tuan. Malang raya 3 balang kuih tak tu RM10. Saya dah pergi dah tuan-tuan. Malang raya saja nak pergi tengok. Wah, banyak orang sebab lelong. Penjual nak balik lah ke kampung masing-masing, tak nak bawa balik barang, nak balik duit dia. Jadi tuan-tuan perempuan, sama ada tuan-tuan jagalah Ramadan tuan-tuan. Malam-malam nak beli siang-siang, sehingga nak beli sadar kan, kat kedai tu ada kan, belilah siang-siang. Malam tuan-tuan ibadat, takut-takut dia terqada, rugi, menyesal hari akhirat. Sekarang tak rugi, tak menyesal, tapi hari akhirat menyesal. Ya Allah, orang bawa pahala subhanallah, baca Quran berguni-guni, kita bawa pahala sangkut langsir berguni-guni. Malam tu qada sangkut langsir. Bang, sana bang, lagi bini kan, hari akhirat berguni-guni pahala sangkut langsir. Yang ni pahala cat rumah, berguni-guni pahala cat rumah. Tak dosa cat rumah, dapatlah pahala. Pahala macam mana tak tahu. Yang ni pahala sepanjang solat, pahala berzikir, kita pahala cat rumah, pahala tukar cushion, kursi, pahala apa lagi. Allahu Akbar.
Ini salah faham yang tak faham, iaitu sembahyang maghrib tidak pergi sebuah masjid, tarawih pergi. Ini silap faham. Masjid ni tuan-tuan untuk solat fardu sepatutnya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tarawih ini sampingan, sunat muakkadah. Tapi orang lebih ulun tarawih di masjid berbanding dengan maghrib. Sebab itu siapa-siapa orang lelaki kat sini biarlah berbuka puasa di surau ataupun di masjid. Orang perempuan dengan anak-anak di rumah. Saya lebih suka macam tu sebab saya dah buat. Tuan-tuan. Ada sampai sebulan, tuan-tuan, saya berbuka puasa di surau sebelah rumah saya. Sebab apa? Makan 10 minit, kau makan apa sangat, tuan-tuan? Makan buah kurma, ada murtabak sikit, nasi biar dulu, hak berat biar dulu. Lepas maghrib kita akan belasak yang berat-berat ni. Itu sebenarnya saya galakkan orang lelaki, ketua keluarga, suami atau bapa, biarlah kita cari surau buka puasa kat sana. Saya sebulan tak buat apa-apa, tuan-tuan. Memang jimat duit sungguh. Betul, jimat duit, tuan-tuan. Tuan-tuan bawa mulut ke perut je, lengan-lengan duduk. Sampai masuk waktu, Ustaz kena doa. Kerja saya doa je. Lepas tu seorang-seorang semua, Ustaz, saya bawa mi goreng. Ustaz, saya buat cakap kuih tiaw. Ustaz, saya buat nasi lemak. Makan Ustaz ya? Ya. Habiskan, tuan-tuan. Ada siapa tak sempat nak habis? Ustaz, yang terbungkus untuk Ustaz makan korma. Boleh? Save duit, tuan-tuan. Tapi yang paling penting, selamat salat fardu kita, iaitu maghrib tu utama. Berapa orang, tuan-tuan, maghrib dia tergendala sampai 10 minit masuk isyak, barulah sembahyang maghrib. Kecewa je maghrib. Tarawih didahulukan, maghrib diabaikan. Okey, wallahu a'lam. Satu serang lagi terakhir. Muslimat tak ada solat. Ya. Apa beza sunnah dengan sunat? Dia kalau sunat ini dia punya tu kena kerana sunat. Dah sunat kau belum? Soalannya kan. Dia tak ada beza apa. Sunat ni kalau kita sunat dengan sunnah, dia marbutah tu. Dua-dua marbutah. Kalau kita nak sambung, sunat. Kalau kita nak berhenti, sunnah. Sunnah dengan sunat sama je bahasa Arab, kita sebut beza sikit. Jadi hukumnya sunat, amalan ni sunnah. Artinya hukumnya sunat dapat pahala, amalan ni sunnah Nabi buat. Ikutnya makan buah kurma bila berbuka puasa adalah sunnah Nabi SAW dan diberi pahala sunat. Betul tak? Sunnah ni biasanya kait dengan Nabi buat. Nabi cakap, Nabi buat, Nabi akui, itu sunnah. Tapi kalau sunat, ikut hukum fiqh, buat dapat pahala. Tarawih sunat dan juga sunat Nabi buat. Tuan-tuan, apa lagi? Berus gigi sunnah sebab Nabi buat dan sunat dapat pahala. Apa lagi? Jadi adik dia kait. Sunat hak Nabi buat, sunat dapat pahala. Setiap hak Nabi buat, kalau kita ikut, dapat pahala sunat, iaitu dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan dan puan dan mati Allah, saya nak panjang kalam. Masa kita pun dah time pun dah masuk. 1:55 saya kena berhenti. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan yang telah mengikuti kuliah Zuhur pada tengah hari ini dengan penuh fokus dan penuh tumpuan. InsyaAllah tuan-tuan akan ingat silap faham ini, dan jangan kita teruskan dia berlaku dalam hidup kita dan hidup anak-anak kita, dibawa ke anak cucu kita seterusnya. Berhenti setakat kita cukup silap faham ini. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf banyak. InsyaAllah kita teruskan puasa kita seterusnya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma dzakirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna, rabbi zidna ilma warzuqna fahma.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.